Hello, kamilah remaja zaman ini yang sangat taksub kepada bintang K-pop, TikTok, game online dan gadget. Hidup kami tak sempurna tanpa semua tu. Apa yang kamu buat semua ni? Sebenarnya kami tengah buat tugasan pasal Nabi Muhammad. Oh, pasal Nabi Muhammad. Sekarang lihatlah, inilah ketamadunan Arab pada suatu ketika dahulu yang mana dipenuhi dengan segala kesyirikan, kekufuran dan juga segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Di tengah-tengah segala kesesatan, kemungkaran dan kemaksiatan itu, maka telah lahirlah seorang insan yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, yang mana kelahirannya pada saat itu dengan membawa satu misi yang paling agung, iaitu menyebarkan dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia. Kota Mekah pada waktu itu dikelilingi watak jahat, kufur dan penyembah berhala yang sentiasa mencari jalan untuk menghancurkan kerja-kerja dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan membabitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula selepas hijrah baginda ke Madinah dalam usianya lewat 53 tahun. Bayangkan, dalam usia sedemikian, selain menyebarkan dakwah, baginda turut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan terbabit dalam 84 siri peperangan menentang kaum musyrikin. Dalam 10 tahun terakhir hayat baginda yang wafat pada usia 63 tahun, beliau tidak pernah berehat, sebaliknya terus berjuang demi melihat agama Islam terus berkembang. Strategi Nabi SAW dalam peperangan lebih kepada untuk tujuan dakwah, iaitu membuka kota-kota dan mengislamkan kaum musyrikin, bukan dengan niat lain seperti menjajah tanah mereka. Nabi Muhammad SAW bukan sekadar dilemparkan gelaran buruk dan menerima ugutan bunuh. Baginda juga pernah dipulaukan penduduk Madinah selama beberapa tahun bersama pengikutnya yang beriman. Pengorbanan Nabi adalah untuk memastikan kita semua dapat menikmati Islam pada hari ini. Para sahabat-sahabat Nabi mengorbankan jiwa, darah dan harta mereka untuk memperjuangkan agama Allah. Islam yang sampai pada kita hari ini bukanlah mudah, bukanlah dengan hanya sekadar memetikkan jari. Walaupun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala boleh berbuat demikian. Allah Subhanahu wa taala boleh saja mencampakkan hidayah kepada hati-hati para kaum musyrikin, tetapi Allah tidak melakukan sedemikian. Allah tetapkan perjalanan perjuangan Nabi dipenuhi dengan segala penderitaan, dipenuhi dengan segala keberitan, dengan satu tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita bagi umat yang terkemudian, supaya kita dapat menghayati dan menginsafi di sebalik segala pengorbanan yang telah Rasulullah lakukan kepada kita, dan supaya kita dapat menginsafi diri kita dan menilai sejauh manakah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas segala pengorbanan yang telah beliau lakukan kepada kita, demi semata-mata untuk melihat kita dapat menikmati nikmat Islam seperti mana yang telah kita kecapi pada hari ini. Kawan-kawan, mari kita mencontohi dan mengikuti segala perjuangan Rasulullah dan para sahabat dalam menyebarkan Islam. Bagaimana kita pada hari ini telah Sejak hari itu, kami sedar bahawa tanpa pengorbanan Nabi Muhammad SAW, mungkin hingga ke saat ini kita masih lagi menyembah berhala dan hidup tidak berlandaskan Islam. Kami bertekad untuk menjadikan Nabi dan para sahabat sebagai idola kami. Terima kasih Nabi Muhammad SAW kerana menunjukkan kami bahawa Tuhan yang patut kami sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.